Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat, sidang penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam segmen halaqah Al-Quran pada kali ini untuk kita membacakan ayat suci kalamullah yang telah kita biasa adakan pada setiap minggu, hari Jumaat dan Ahad. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan sambung untuk membaca pada juzuk yang ke-28 yang kita telah berhenti pada surah Al-Mumtahanah ayat 11. Jadi kita akan sambung ayat 12 dan kita akan akhiri dengan ayat yang akhir 13, ayat yang ke-13 pada surah Al-Mumtahanah. Jadi seperti kebiasaannya kita akan mulakan dengan bacaan doa dan juga umul kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atlaq bihi lisani wa qawwi bihi janahi wa asri' bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita terus masuk kepada surah Al-Mumtahanah, mulai dengan ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-13. Baik, para penonton hadirin sekalian, sila pastikan duduk dalam keadaan selesa. Boleh rujuk halaman yang ke-551 untuk kita membaca bersama. Pastikan kita menjaga pernafasan dan juga dalam keadaan kita suci daripada segala hadas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dengarkan tempat yang kita akan baca mula dan waqaf. Seterusnya kita akan sama ada ulang ataupun kita akan sambung kembali di mana dan sebagainya. Tolong perhatikan satu persatu. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'an. Baik. Apabila kita tidak sampai nafas, kita mesti tetapkan tempat waqaf. Contohnya kita nak letakkan di yubay'naka 'ala alla yushrikna billah. Baik, contoh seperti tadi, kita mesti sedia sebenarnya dengan nafas yang bagi diambil nafas daripada hidung. Pastikan masuk terus ke perut, jangan di dada. Baik, caranya jangan sampai rangka ataupun kita punya bahagian bahu ini naik. Baik, itu tanda nafas kita masuk dengan baik ke perut. Baik, kita mulakan semula dengan nafas yang baik. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal
المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. Kalau tidak sampai boleh berhenti dekat yubayi'naka ala alla. Tapi kalau sampai boleh teruskan, berhenti pada syai'a. Apabila kita berhenti pada ala alla, kena ulang balik daripada yubayi'naka. Contohnya, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla. Itu contohnya. Lepas tu ulang balik daripada yubayi'naka. Yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a. Okey, dari kita baca dari awal terus kepada ayat yang ke-12 sehingga itu contoh-contoh kita ambil wakaf lah. Kita baca, kita nak berhenti dengan mana dan sebagainya. Pastikan kita sebut sempurna kalimah dan tidak pada tempat yang mengubah makna. Baik, kita mulakan terus daripada ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayi'naka ala alla yubayi'naka ala alla yushrikna billahi syai'a. يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه. ulang dari ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك. ulang dari kita wakaf dekat wala ya'sinak. Ulang daripada wala ya'sinak. ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. Baik, sambung terus. Kita wakaf pada wakaf sirri. Boleh kita sambung sampai habis kalau nafas panjang. Kalau tidak kita berhenti. Boleh kita ulang astaghfirullahaladzim habis sampai habis, atau kita sambung terus. Itu wakaf sirri. Innallaha ghafurur rahim. Kita sambung pada yang seterusnya. Ya
ghadiballahu alaihim. Okay, kita berhenti dekat alaihim. Kita ulang semula dekat la, pada la tatawallu. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار. Baik, kita berhenti pada kufar. Ulang semula pada qad ya'isu pada awal baris. Nafas. Qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Baik, selesai pada ayat ke-13. Sadaqallahul azim. Baik, jadi tadi tempat waqaf dan tempat mula ibtidak kita boleh pilih, tetapi jangan sampai tidak berkaitan, menyalahi, memotong makna, menukar, boleh menyebabkan pertukaran makna dan sebagainya. Berkaitan juga dengan nafas yang tidak sampai seperti di awal tadi. Saya tunjuk contoh. Jika tidak sampai, perlulah kita menetapkan dahulu sampai mana kita nak berhenti. Dan juga buat persediaan awal, ambil nafas sebelum membaca dengan betul. Ambil di hidung, masuk ke dalam hidung dan sampai ke perut. Kita panggil qarar. Qarar iaitu di bahagian bawah perut. Perut ni bahagian bawah sekali. Jangan ambil di dada. Baik. Kita terus kepada bahagian tajwid. Kita ada masa sedikit lagi untuk kita sambung. Yang seterusnya kita dah sampai mad far'i. Jenis-jenis ni yang pertama kita dah ambil mad wajib muttasil, yang kedua mad jaiz munfasil, yang ketiga mad lazim kilmi muthaqqal. Baik, yang keempat kita dah tengok mad farqi. Baik, kali ini kita akan lihat yang keenam, yang kelima iaitu mad lazim kilmi mukhaffaf. Baik, para pendengar sekalian, boleh rujuk buku ilmu tajwid halaman yang ke-54 iaitu bahagian mad lazim kilmi mukhaffaf. Baik, kita terus kepada apa yang dimaksudkan dengan mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang pertama, mad kita dah sah dah. Kita tahu mad adalah bacaan panjang. Apa-apa yang panjang 2, 4, 6 ataupun 2, 4, 5 adalah bacaan mad panjang. Dan lazim ini dia merujuk kepada harokat selain 2 harokat, iaitu 4, 5 ataupun 6 harokat. Baik, jadi lazim ini bacaan panjang. Maksudnya lazim ulama qurra membaca dengan panjang. Okay. Dan juga kilmi iaitu ialah kalimah ataupun kalimi, ataupun dipanggil kilmi kerana barisnya yang menepati bahasa Arab. Kalau kita panggil kalimi, itu istilah yang berbeza dari sudut pandang bahasa Arab, tetapi akan seakan samalah kerana maknanya membawa pada kalimah. Baik, mukhaffaf. Kenapa dipanggil mukhaffaf? Baik, jadi kita akan lihat mad lazim kilmi mukhaffaf ini maksudnya adalah apabila bertemu huruf mad, huruf mad dengan huruf yang ada tanda sukun, huruf yang sukun, kita panggil huruf mati, huruf sukun, tanda sukun, dia ada wujud tanda, dan di dalam dia terdapat dalam 2 perkataan, atau kita panggil dalam kalimah dia ada bertemu huruf mad dan juga huruf yang mati, jadi huruf yang bersukun. Bacaan panjangnya adalah harokat lazim, itu disebut mad lazim, iaitu 6 harokat. Ini hanya 6 harokat. Supaya kita tidak terkeliru, lazim kita mesti ingat 6 harokat, supaya mudah untuk kita baca. Baik, jadi mad ini kita juga panggil sebahagian daripada mad lazim mukhaffaf ini, bukan sebahagian, maksudnya mad farqi, pecahannya antaranya mad lazim kilmi mukhaffaf kerana dia panjang harokatnya sama. Baik, jadi
Cuma perbezaannya dia terdapat pada satu kalimah saja dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah yang tertera, surah Yunus. Surah Yunus, surah yang ke-10, dan terdapat pada dua ayat dalam surah Yunus, ayat yang ke-10. Yang pertama kita akan tengok contohnya, iaitu ayat yang ke-50, ayat yang ke-10 pada ayat dalam surah Yunus. Kalimahnya ialah al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Baik, surah Yunus terdapat dua ayat. Yang pertama ayat yang ke-10, yang kedua ayat yang ke-91. Kalimahnya yang sama juga. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi kalimahnya sama. Jadi nak diterangkan, satu sajalah kalimah yang disebut mad lazim kalimah ataupun mad lazim kilmi, mukhaffaf. Iaitu tadi al, panjang, dibaca panjang. Kenapa? Dia adalah mad yang lazim. Dan kilmi, dalam satu kalimah dia bertemu mukhaffaf, dia adalah kerana bertemunya huruf mad tadi dengan huruf yang ada tanda ataupun yang bersuku, yang bertanda suku, huruf suku. Iaitu al, dia baca 6 harakat. Al-ana wa qad. Ulang balik, ikut sama-sama. Yang pertama al-ana wa qad. Jadi itu kalimah yang kita panggil mad lazim kilmi mukhaffaf. Jadi insya-Allah sebahagian daripada ilmu yang kita dah kongsikan pada beberapa episod, boleh tengok episod-episod yang lalu, bahagian mad far'i, kita dah sampai jilisan kelima. Alhamdulillah kita dah terangkan. Jadi pada kali ini, moga-moga apa yang kita kongsikan boleh kita selalu ingatkan pada diri kita, kongsikan pada ahli keluarga di rumah ini, khusus waktu PKP ini. Rajin-rajinkan membaca Al-Quran supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan masa yang ada untuk kita isi dengan ibadah. Saya suka memetik daripada hadis daripada Umamah radhiyallahu anhu yang bahawa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah. Maksudnya satu ayat, dalam ayat itu ada huruf-huruf. Jadi huruf-huruf itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ganjarannya ialah falahu ajru ashru amthaliha. Antara satu kebaikan daripada kalimah-kalimah yang terdapat dalam Al-Quran itu satu huruf. Man qara'a harfan. Jadi falahu ajru ashru amthaliha. Adanya satu kebaikan akan diberikan 10 gandaan. Dan juga Nabi SAW sambung, tidak dikatakan alif lam itu satu, tidak dikatakan alif lam mim itu satu kalimah, satu huruf. Bahkan ia alif bal alif harfan, wal lam harfan, wal mim harfan. Jadi alif satu, lam satu, mim satu. Tiga huruf ini adalah diganjarkan daripada 3 jadi 10 kali, maknanya 30. Lebih kurang begitulah para pendengar sekalian. Jadi insya-Allah moga-moga kita terus menambah amal ibadah kita, menambah kualiti bacaan kita dalam sudut tajwid dan juga pengetahuan dan ilmu tajwid diamal. Jangan hanya diketahui, dibaca scroll di FB, tetapi kita sambil kita baca, kita rujuk adakah bacaan kita bertambah elok ataupun masih berada di tahap yang tidak memuaskan. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh dahulu. Sirah ala barakatillah. Berjumpa lagi dalam episod kita menggunakan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana